Hello Malaysia, terima kasih kerana menonton video ini. Sebelum kita mulakan video terbaru dari channel ini, anda dibenarkan untuk menekan butang like, menekan butang share, tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info terkini di dalam channel ini. Anda juga dibenarkan untuk tinggalkan komen anda kerana setiap daripada komen anda amatlah kami hargai. Terima kasih, selamat menonton. Paling kurang untuk kes saya lah. Saya yakin bahawa saya ada fakta yang kukuh. Kalau betul saya langgar undang-undang dakwa saya. Saya masuk mahkamah, saya lawan. Saya menang semua 14 kes tau. Tak ada apa bergaduh dengan polis. Tak ada apa bising semua. Tak pernah lah saya kata saya diputar belit. Putar belit apa satu dunia tahu. Anak aku 10 tahun pun boleh faham sedari. Tak payah nak ambil pakar-pakar bahasa. Saifuddin tak sebut lagi. Saya tengok lebih awal ucapan dia. Bila dia sebut tentang Susur Galuh Sultan Kedah. Yang itu sebenarnya dia memberi gambaran pasal Susur Galuh Sultan Selangor. Lagi teruk. Dia bukan saja mempersoalkan tentang kewibawaan dan kebijaksanaan Sultan Selangor. Pilih Menteri Besar. Dia secara tidak langsung, kalau kita baca, kita dengar, dia juga mempersoalkan tentang Susur Galuh orang lain. Kalau saudara-saudari kena, tak payah Sultan, orang persoal Susur Galuh, you marah tak? Cuma Sanusi dia rasa hebat. Dia rasa dia ni lebih popular daripada semua orang lain, maka sebab dia popular, dia ada hak untuk hina orang. Tapi psikologinya, ingat tak saya sebut tadi psikologi. Psikologi manusia ini, orang yang suka menghina, merendah-rendahkan, memperlekeh orang lain, sebab dia sebenarnya tak yakin dengan diri dia sendiri. Kalau dia yakin dengan diri dia, dia betul-betul yakin dengan kekuatan pentadbiran dia. Dia ada rekod yang baik mengenai pentadbiran dia di negeri Kedah. Tak payah sentuh orang lain lah. Cakap apa yang kamu dah buat untuk Kedah. Setakat ini apa yang dia dah buat untuk Kedah. Selain daripada dia kata, negeri Kedah perlukan seorang menteri besar yang celupa macam saya. Hebat dia sebagai menteri besar celupa. Kalau nak jadi celupa, tak payah Sanusi lah. Ramai lagi orang Kedah boleh jadi menteri besar kalau syarat dia celupa. Sampai sekarang dia tak boleh nak bentangkan sebenarnya apa yang dia dah buat untuk Kedah. Apa yang dia telah perbaiki dari segi ekonomi. Apa rancangan dia kalau dia terus jadi menteri besar. Sebab itu saudara-saudari, taktik orang politik. Kalau dia tak boleh jawab, kalau dia tak boleh nak bentang, dia tak ada idea, maka dia mula main soal perkauman, soal emosi, soal agama. Cuma sekarang ni, saya rasa Sanusi pun tidur malam pun tak lena juga. Dia boleh cakap besar depan rakyat ni. Saya tahu dia tidur malam tak lena. Sebab daripada ceramah politik, semua perkara yang cuba ditenggelamkan selama ini, itu dia mula timbul satu persatu. Dan kita dah sebut, ini ke arah kempen sampai 2-3 minggu lagi ni, satu persatu akan keluar saudara-saudari. Selama ini, selama 6 bulan, kami di peringkat pimpinan, baik kerajaan persekutuan, baik kerajaan negeri, kita ambil alih kerajaan, kita sedar bahawa kita ada cabaran yang besar. Bukan saja soal struktur di negara ini, tapi kita juga tengah berada di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Amerika bermasalah, China bermasalah. Jadi kita tahu kita kena tumpu 100% kepada menguruskan negara. Sebab itu awal-awal sebelum ini, orang tanya saya politik pun, saya tak pernah jawab. Saya kata tak apalah, politik itu kemudian kami nak tumpu soal dasar, soal membaiki. Jadi 6 bulan sebenarnya, segala tomahan, permainan emosi, persepsi yang Sanusi dan kawan-kawan dia buat ni tidak dijawab. Sekarang ini 2-3 minggu nak masuk pilihan raya, kami akan jawab tiap-tiap malam. Dan bila kami jawab tiap-tiap malam, saya yakin beberapa perkara. Pertama, yang menentukan menang kalah
sesebuah parti dalam pilihan raya bukan penyokong tegar kita. Marilah parti kuat mana pun, tidak ada parti yang menang dengan kekuatan penyokong tegar dia. Semua parti dalam dunia ini menang dengan sokongan pengundi atas pagar. Dan mana-mana pilihan raya akan ada antara 20 ke 40% pengundi atas pagar. Dan pengundi atas pagar inilah yang sebenarnya mendengar, melihat, dan dia nak lihat beberapa perkara. Perkara pertama, dia nak lihat dari segi tata kelola dan bersihnya sesebuah pentadbiran. Tambah sekarang dia boleh banding, di peringkat persekutuan ada kerajaan perpaduan. Di peringkat negeri ada Perikatan Nasional. Tambah pula Perikatan Nasional masuk pilihan raya yang lepas, dia kata dia PN bersih dan best. Bersih. Kami yang PKR pun tak pernah berani mengaku bersih, saudara-saudara. Kita pun tak pernah mengaku yang kita ni tak pernah lah ada risiko tergelincir. Sebab kita tahu politik ni semua ada risiko itu. Soalnya ialah parti dan pentadbiran mana yang telus, yang ambil tindakan supaya mana-mana yang berani tergelincir, kamu masuk. Baik, Dulu pilihan raya lepas, dia duk jual kepada semua orang, dia bersih, dia bersih, dia bersih, dia bersih. Bila kita masuk pilihan, kita masuk ambil alih pentadbiran kerajaan, mestilah kena buka balik fail. Buka balik fail ni bukan sebab dendam. Buka balik fail ni sebab cari duit. Duit kerajaan biasalah kena kutip segala duit yang ada. Duit kerajaan ni kutip balik demi rakyat. Takkan kita nak biarkan duit ni habis kontrak entah apa-apa. Jadi kita semak satu persatu dengan tujuan untuk kita pastikan setiap satu sen duit rakyat itu dia akan sampai kepada tujuan dan nilai yang terbaik untuk rakyat. Jadi bila buka, sedari-sedari tahu apa yang jadi. Tengok projek tebatan banjir, Perdana Menteri kata batal. Buka balik sebab dulu buat cara tak betul. Yang sepatutnya kalau keseluruhan 12-13 bilion ada campur sana sini, dia jadi 15 bilion. Yang itu sedari-sedari tahu ada yang terpalit. Buka lagi. Kemudian SPRM dia siasat. Sedari-sedari saya dulu masa PKP dulu, saya tak ambil tahu tentang yang jadi dalam Malaysia ni. Masa itu saya ambil tahu aku nak hidup je, takut mati. Zaman tu, zaman kita semua duk tumpu jaga kesihatan, takut semua ni. Masa itulah jana wibawa berlaku. Tadi saya dekat lapangan terbang, sama-sama nak datang ke Al-Ustaz. Saya tengok Wan Saiful Wan Jan. Dia bolehlah cakap apa saja, pumpang-pumpang, nak main isu perkauman ke ini ke apa, nak tuduh orang. Sedara-sedari, kalau dah masuk akaun berjuta-juta, akaun kau sendiri, kau jawablah dalam mahkamah ni. Kau jawab dalam mahkamah, kau jawab dalam kubur, kau jawablah orang panggil kau bukan lagi Wan Saiful Wan Jan, sekarang jadi Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Kemudian yang terbaru, masa tu PAS boleh kata, ini kawan kita je bersatu, kita bersih. Sebab itu yang saudara Saifuddin sebut tadi cukup penting. Sebab kami di kabinet ada satu masalah. Negara kita sekarang ini dikenal pasti sebagai antara negara yang sangat penting di pentas dunia sebab nadir bumi. Ni dalam 2-3 minggu ni habis keluar cerita nadir bumi, nadir bumi. Korang tahu tak nadir bumi ni mendatang apa? Oh, tak tahulah ni, nampak semua. Saya tanya, tengok balik kat saya. Ni tiap-tiap hari baca nadir bumi, nadir bumi, nadir bumi ni dah. Nadir bumi, rare earth ni, dia ialah satu jenis logam yang cukup payah nak cari dalam dunia ni. Setakat ini, nadir bumi ni hanya ada di beberapa negara tertentu saja. Paling banyak di mana? China. Kemudian ada Penang. Paling banyak di China. Kemudian ada di Australia. Selalunya nadir bumi ni di negara-negara besar, adalah dia lagi besar. Tapi kebelakangan ini kajian-kajian menunjukkan